Apabila masa tu yang amat berbahagia Tun mencadangkan untuk tubuhkan lagi satu parti Melayu, namanya Pejuang, saya tidak sertai. Bukan kerana saya bergaduh, tidak puas hati dengan Tun secara peribadi, tapi saya katakan untuk Malaysia jadi negara yang baru, sudah tibanya masa kita berikan peluang kepada pimpinan muda yang beridealisme tinggi, yang ingin fokus kepada politik dasar dan politik khidmat, politik nilai yang sangat penting. Dan apabila yang amat berbahagia Tun pilih untuk tubuhkan Pejuang, saya tidak bersetuju, tetapi saya maklumkan mengapa saya tidak setuju dan mengguna jalan lain. Dan dalam pilihan raya negeri kita berentak, dalam pilihan raya umum kita berentak, ya, kerusi bertindih, masih orang panggil ini adalah cucu atuk. Saya dah katakan, mana saya tidak bersetuju dengan Tun adalah dua perkara, dan ini adalah soal politik dasar. Pertama, saya percaya bahawa pembangunan negara tidak boleh dipacu oleh politik personality. Saya ingat bila saya berjumpa dengan Tun kata masalah 1MDB, masalah rasuah adalah personality Datuk Seri Najib. To me, it's not just about Datuk Seri Najib. Ia adalah berkenaan isu institusi. Jika semak imbang negara itu kuat, isu itu tidak akan berlaku dan tidak akan berulang. Itulah namanya politik institusi. Saya percaya untuk kurangkan pemusatan kuasa, kuatkan sistem demokrasi, berikan kuasa kepada parlimen ataupun jawatan kuasa pilihan khas, bukan kepada Perdana Menteri. Berikan peruntukan yang adil kepada semua ahli parlimen, tidak kira kerajaan ataupun pembangkang. Jawatan ketua pembangkang tu institusikan, jawatan menteri, supaya akhirnya jikalau kita di atas, di bawah, di atas, di bawah, politik itu tidaklah begitu toksik dan divisif. Itu satu. Iaitu saya percaya kepada politik institusi, bukan politik personality. Saya tidak suka politik balas dendam, politik serangan peribadi, kerana saya percaya isunya selalu berkenaan institusi. Dan dalam politik ni kita perlu berbesar hati untuk bersetuju, untuk tidak bersetuju, agree to disagree. Kerana realitinya ada banyak persamaan yang boleh kita gunakan untuk menggerakkan Malaysia ke hadapan, dan mana kita berbeza, kita berhujahlah menggunakan fakta. Saya ingat dulu apabila saya diberikan peluang untuk berkhidmat dalam kementerian, dalam kita nak melaksanakan undi 18 yang memerlukan sokongan 2/3 apabila kerajaan tidak ada sokongan 2/3, saya mencuba strategi luar kotak. Saya sendiri pergi jumpa dengan presiden-presiden parti, saya sendiri terbang negeri ke negeri jumpa dengan menteri-menteri besar. Saya tidak mengharapkan mereka datang jumpa saya. Sebagai anak muda, saya kena jumpa diorang sampai ke lewat malam, berunding cari jalan tengah. Dan saya ingat masa tu banyak kritikan saya dapat juga. Sadiq, kenapa you jumpa dengan Datuk Seri Najib? Kenapa you jumpa dengan Datuk Seri Zahid? Kalau you sampai nak melutut untuk undi mereka? Ini bukan soal melutut, kerana isunya adalah isu reform. Yang akhirnya kita dapat memperkasakan lebih 7 juta anak muda, mengembalikan semula kuasa politik di tangan anak muda. So we did that, dan Alhamdulillah berjaya. Tetapi itu adalah sifat dual partisan. Pada hari ini juga, apabila ada perbezaan pendapat, orang rasa you kena maki je baru kita tahu you sudah gaduh. It's not right. Tapi apabila ada perbezaan pendapat, adakah saya suarakan? Saya suarakan. Saya beri contoh paling mudah. Apabila Sheraton berlaku, ya, semua orang pimpinan tertinggi bersatu pun tahu masa tu saya di dalam mesyuarat kata, tidak kira walaupun Tun ataupun Tan Sri menyokong, saya tidak akan bersetuju. Kerana ini soal undi rakyat, ini soal mandat rakyat, ini soal politik yang perlu berprinsip. Kerana jikalau kita tikam kawan pada hari ini, pada masa depan kawan baru akan tikam kita balik. Tapi lebih penting, kita tak nak rakyat hilang harapan ke atas sistem demokrasi negara. Selepas itu, apabila dah kena cubaan sogokan dengan jawatan menteri, pengurusi GLC ditolak, datang ugutan pula ke atas saya dan keluarga, saya tetap beristiqamah, tidak lari, tidak takut, kerana prinsip itu lebih penting. Kedua adalah pandangan berkenaan soal politik perkauman. Saya pun Melayu, saya pun Islam, dan saya pun ingin membangunkan agama dan bangsa saya. Tetapi saya percaya cara yang terbaik adalah berdasarkan sistem yang berdasarkan keperluan dan merit. Kerana sebagai anak muda, saya tidak percaya hujah bahawa anak muda Melayu tidak berkelaikan, tidak berkemampuan, tidak ada merit untuk bertanding dengan yang baik. Kalau kita lihat syarikat Aerodyne yang kedua terbesar di dunia dipacu oleh saudara Kamarul, anak muda Melayu. Kita lihat anak muda Melayu wanita ACCA nombor 2 di dunia. Kalau kita lihat dalam bidang perbahasan pun, lupakan saya sekejap lah, anak UiTM Mirzal Muhammad menang di Cambridge nombor 1, nombor 2 di peringkat dunia. When we put through the pressure cooker ni susah, kita kena tekan atas bawah, but that makes us better. Kita boleh bertanding dengan sihat. We can be the best among the best. Saya tak nak ada persepsi di mana anak Melayu ni dia lesu, malas, tidak boleh bertanding sendiri. They can, tetapi kita perlu berikan peluang. Dan cara saya ingin jadikan Malaysia negara yang maju, bukan bermaksud bahawa orang Melayu yang susah ni kita lupakan. Tidak. Tetapi persoalan yang mudah dalam sistem yang berdasarkan kepada keperluan. Jikalau ada anak India yang dibesarkan di dalam estate, wajarkah anak ni diberikan tempat, beasiswa, pembelaan jika nak dibandingkan dengan anak Melayu daripada keluarga yang kaya? I'd say bantu anak India ini. Itulah sistem yang berdasarkan keperluan. Apabila ada ramai anak Melayu yang susah, mereka akan dibantu. Mereka wajib diberikan
itu aman. Cuma jangan lupakan mereka yang datang berkeluarga lain yang susah. Itulah sistem yang ingin kita bina supaya akhirnya tidak kira kamu Melayu, Cina, India, kalau kamu datang berkeluarga susah, kamu akan dapat pembelaan, kamu akan dibantu, kerana kita nak bina negara di mana semua rakyat Malaysia, tidak kira kulitnya, tidak kira agamanya, dapat berjaya menggunakan merit mereka supaya akhirnya kita dapat jadikan negara ini negara yang maju. Ini dua perbezaan saya dengan Yang Amat Berbahagia Tun. Saya tetap hormat Tun, cuma dalam bab perbezaan pendapat, saya percaya ini soal prinsip.